عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة في الدين فلا تأخذوا يمنعكم الفقر والحاجة ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب ألا إن فيكم أمراء يعملون لأنفسهم ما لا يعملون لكم فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم قالوا ماذا يصنع يا رسول الله قال كونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب طاعة في طاعة الله خير من حياة في معصيته رواه الطبراني في الأوسط. Maksudnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, katanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ambillah pemberian orang selagi pemberian itu adalah pemberian yang sebenarnya. Sekiranya pemberian itu rashwah dalam perkara agama, maka jangan kamu mengambilnya, nescaya terhalang kamu menjadi fakir, menjadi bangsat bapa kedana. Ingatlah, sesungguhnya tonggak paksi yang menahan Islam itu akan berpusing, maka berpusinglah kamu bersama dengan Islam. Ingatlah, kitab Al-Quran akan berlawanan dengan mereka yang memerintah yang berkuasa, maka kamulah bersama dengan Quran. Ingatlah, akan ada di kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang berkuasa, yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Sekiranya kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu. Sekiranya kamu menentang mereka, mereka akan membunuh kamu. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang kami buat sekiranya kami bertemu dalam keadaan yang begitu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu seperti sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Walaupun mereka disola pada kayu-kayu dan dibelah dengan gergaji-gergaji, mereka tidak berganjal. Sesungguhnya mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan durhaka kepada Allah. Hadis riwayat At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat. Hadis ini menunjukkan perkara yang akan berlaku di akhir zaman, yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, supaya umatnya jangan berganjal dengan agama Islam, berpegang dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan tiba satu zaman manusia akan menggunakan harta benda, wang, duit, emas dan perak untuk menarik orang supaya menjadi sesat. Sekiranya pemberian yang diberi kepada kamu itu adalah sebenarnya pemberian yang halal, pemberian yang diizinkan oleh syarak, kamu diizinkan oleh Allah untuk menerima pemberian itu, maka kamu boleh menerimanya dengan halal, dengan baik. Sama ada sedekah, sama ada zakat, sama ada hadiah dan seumpamanya. Sekiranya pemberian yang diberi itu berkait dalam perkara agama, supaya kamu meninggalkan agama ataupun meninggalkan mana ajaran-ajaran agama yang berkait dengan adil dan zalim, yang berkait dengan betul dan salah, yang berkait dengan mengikut ajaran Islam ataupun meninggalkan ajaran Islam, dalam semua perkara yang berkait dengan kehidupan kamu, sekiranya perkara yang diberi itu merupakan satu cara untuk menarik kamu meninggalkan petunjuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kamu mengambilnya. Sekiranya kamu tidak mengambilnya, Allah Ta'ala akan memberkati hidup kamu.
kamu tidak menjadi fakir, kamu tidak menjadi bangsat. Sekiranya kamu mengambilnya, walau banyak mana sekalipun, walaupun berjuta-juta, kamu menjadi bangsat dan fakir, bangsat papa kedana. Di sini perlu diketahui, di sana ada orang yang kaya jiwanya, ada orang yang kaya dan bangsat jiwanya. Orang yang kaya jiwanya, walaupun duitnya tidak ada, hartanya tidak ada, dia mempunyai marwah yang sangat tinggi, mempertahankan harga diri dengan ajaran agama. Adapun orang yang bangsat jiwanya, bangsat ruhnya, walaupun hartanya berjuta-juta ringgit, dia tidak puas dengan kehidupan, sentiasa meminta sedekah, meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta habuan, walaupun dia sudah mempunyai berjuta-juta dan milion-milion ringgit, kerana jiwanya bangsat. Itulah bangsat yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang itu menjadi hina di dunia dan hina di hari akhirat. Walaupun dia kaya di dunia, tapi hina di hari akhirat. Orang yang fakir, bangsat di dunia, berpegang dengan agama, dia mulia di dunia dan kaya di hari akhirat kelak. Dia beri kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya